أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan muka surat 4 baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lawannya lawan iradah al-karahiyah. Artinya arti al-karahiyah benci, itu asal makna. Karahiyah, karaha artinya benci. Yakni mendaki ia musannif dengan benci. Terjemahan daripada karahiyah, mengada sesuatu. Allah yang mengadakan. Allah yang bersifat dengan sifat kudrah mengadakan. Allah yang mengadakan. Mengada ni dengan tiada ditentu akan dia. Ini karahiyah. Allah mengada, itu bahagian kudrah, sifat yang ketujuh, kemahdah. Tiba-tiba Allah mengada dengan tiada ditentu akan dia, akan sesuatu. Iaitu karahiyah, mustahil. Jadi kita ni ulang semua, kita sifat 20 ni sifat yang wajib 20, sifat yang mustahil 20. Sama-sama dah kita ni. Sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20. Sifat yang wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4. Mustahil ni barang hot dog. Cerita buat apa lagi barang hot dog? Ambil barang hot dog sudahlah. Ambil sifat wajib sudahlah. Hak mustahil tu hot dog, hak bukan-bukan tu. Mustahil pada akal. Akal tak terima sifat tu ada di zat Allah, di zat Rasul. Tu mustahil dog tu. Dog sama sekali. Dok sama sekali. Ada ni. Mustahil pada akal ni dok sama sekali. Mustahil pada adah boleh berlaku. Mustahil pelik cerita ni. Hak mustahil pada adah. Ada ni. Api kuat begitu, ada benda tak hangus. Pelik tu cerita betul, itu bohong, tu mustahil. Mustahil pada adah. Ada mustahil pada adah. Hak sama-sama ni tak berlaku gitu, pelik gitu. Macam-macam nak cerita bohong je. Mustahil pada adah boleh berlaku. Mukjizat mustahil pada adah lah. Mukjizat mustahil pada adah lah tu. Karamah mustahil pada adah lah tu. Sihir mustahil pada adah lah tu. Ada ni. Mustahil pada adah aku panggil sihir buat. Sebab apa hak adahnya kita nak menyakiti orang, pergi dekat, katok dia, luka dia, rebah dia. Barulah cedera orang tu. Ini dok ni. Dok jauh. Tiba-tiba jatuh sakit. Ada ni. Tiba-tiba jatuh sakit. Pelik pula. Ni benda-benda yang luar biasa berlaku ni. Dia panggil apa? Mustahil pada adah. Tapi boleh berlaku. Mustahil akad dok sama sekali. Dok dan tidak terima ada sama sekali.
Dah, benda hok dak. Cerita buat apa lagi? Ni sikit ada sifat 20. Hak sifat wajib yang kita nak pegang tu, biar faham molek-molek. Hak sifat mustahil yang kita nak tolak tu, biar faham molek-molek. Kalau kita balik, lebih kurang. Dia tula je. Ni contohlah contoh. Kalau kita contoh mudah pekah. Apabila syarat sah suci daripada hadas, bila syarat sah suci daripada najis, perkara membatalkan solat kedatangan hadas, perkara membatalkan solat kedatangan najis. Syarat sah menutupi aurah, perkara membatalkan solat terbuka aurah. Syarat sah sembahyang menghadap kiblah, perkara membatalkan sembahyang terpaling dada daripada kiblah. Tu cerita apa lagi? Apabila syarat sah tu tak ada, maka batal lah. Takkan? Syarat sah tak ada, tapi tidak batal. Bukan syarat sah gitu. Pada ni syarat sah. Syarat nak sah sembahyang suci daripada hadas. Bila berhadas, tak sah lah, batal. Tapi kenapa bicara asing? Pada pekah mudah je. Dah. Biarlah. Hak nak kena jaga ni syarat sah. Ni hak nak kena cukup syarat sah ni, kena faham molek-molek. Hak kena jaga hak batal ni, kena ngaji betul-betul. Padahal tula je. Suci daripada najis. Syarat sah. Tengah-tengah semayang, cicak di pandai. Dia reting molek. Dia bawa jatuh atas kepala. Rupuan pula. Nak mana? Buang telekung. Buang telekung terbuka aurah pun tula je. Batal ke tak? Batal lah sebab syarat sah suci daripada najis. Ada. Hak batal, bincang suku. Bicara suku hak batal. Tu hak pekah hak mudah. Ini samalah ni. Sifat wajib yang kita nak pegang, biar faham molek-molek. Sifat mustahil yang kita nak tolak, kena faham molek-molek. Kita hendak ulangnya, wahdaniyah pada perbuatan. Biar faham molek-molek. Berbilang pada perbuatan, biar faham molek-molek. Sifat kudrah Allah, biar faham molek-molek. Sifat lemah, azan, sifat mustahil, biar faham molek-molek. Lemah-lemah ni maksud apa? Ada satu perkara yang berlaku, yang bukan perbuatan Allah. Walaupun sebesar zarah, lemah gitu. Dah kata kudrah. Kudrah ni Allah yang mengadakan segala-gala perkara. Qadar, rukun iman yang keenam. Itu bagian kudrah. Allah sebab kudrah yang mengadakan segala-gala. Qadar. Keesaan Allah pada perbuatan. Ini sifat wajib ni, pegang dua ni. Macam mana kalau ada perkara yang berlaku, kecil sangat je. Kecil sangat je perkara tu. Kalau Tuhan tak buat pun tak jejahnya. Yang Tuhan Maha Kuasa tu, satu perkara je. Allah serah wakil pada makhluk yang buat. Lemah gitu. Lemah lalu dah. Bukan Tuhan gitu. Bagi-bagi kerja. Bukan bagi hak lain hak Tuhan belaka. Seperkara je hak makhluk. Bagi dah orang panggil tu. Lemah gitu. Itu panggil apa tu? Berbilang pada perbuatan. Musyrikun. Mensyirikkan Allah pada perbuatan. Faham ni sifat yang wajib, faham molek sifat yang mustahil. Pegang dua ni pegang. Tentu sungguh keesaan pada perbuatan, tentu dok sama sekali berbilang pada perbuatan. Kita pegang kejap, tentu sungguh Allah yang bersifat kudrah yang mengadakan segala-gala. Kita pegang sifat mustahil, tentu dok Allah Taala lemah dengan bahawa ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah. Clear. Dua ni dua pegangan ni. Sifat wajib kita pegang hukum dia, sifat mustahil kita pegang hukum dia. Atau aqaidul iman yang 50 tu. Simpulan iman 50. Ni 50 ni pegang belaka ni. Dah hak mustahil pegang juga. Pegang nak mustahil. Ni kadang-kadang kalau orang nak merendahkan kita, kenapa Allah Alam lah. Pegang aqaidul iman yang 50. Lah aqaidul iman. Simpulan iman peganglah. Cipu ni 50. Hak mustahil pegang. Hak mustahil kena pegang lah, bukan cukup 50. Pegang hak mustahil.
Tapi kamu pegang mustahil. Oh, dia letak gitu. Ada ni. Apa dia mustahil? Ajzun mustahil. Kalau pegang Allah lemah, tak kapih. Kazib, dusta, sifat mustahil bagi Rasul. Kalau pegang kazib, tak dusta. Tak kapih. Dah kata pegang mustahil. Orang kampung tak nak jawab. Dia pegang-pegang sifat mustahil itu. Dia pegang hukum dia. Hukum tu dipanggil istihalatul mustahil. Hukum tu dipanggil istihalatul mustahil. Tapi kita tak reti nak cakap. Kita bukan pegang sifat mustahil. Kita pegang hukum dia. Apabila lemah mustahil pada akal. Apabila kazib dusta Rasul mustahil pada akal. Hukumnya apa? Tentulah Allah tidak lemah. Tentulah Allah tidak Rasul. Tidak dusta. Tentulah Rasul tidak dusta. Tidak lemah tu istihalatul mustahil kita pegang. Itu wajib sebenarnya. Tidak lemah Allah, bukan wajib. Tidak dusta Rasul. Itu istihalatul mustahil. Tak wajib. Dusta, mustahil. Tidak dusta? Ada tu. Dusta Rasul mustahil. Tidak dusta. Mustahil. Harus. Wajib lah tu. Tu kita dah pegang. Dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Hukum dia. Tapi dah kita dah andai. Pegang aqaidul iman yang 50. Pegang. Sifat mustahil pegang juga. Sifat mustahil pegang lah. Kalau tak pegang mana cukup 50. Kapir awak. Ada orang mari tanya orang kampung gitu. Orang kampung ni tanya saya. Nak buat kelas ni ustaz. Tempat kami ni baru je nak perhidupkan kembali kuliah. Jemaah tu hidup semua. Tak pernah mati jemaah. Kuliah tak ada. Nak ambil kuliah apa mula-mula? Tauhid lah kata. Dia pun cari-cari jumpalah orang ngajar. Orang boleh sanggup ngajar tauhid. Dia sanggup. Pandai ke tak tahu. Tu mula-mula kali kena. Kapir orang surah tu. Dah mustahil pegang. Kalau pegang butir sifat mustahil kapir lah. Wujud sifat wajib. Adam tak ada Tuhan sifat mustahil. Dia kalau pegang tak ada Tuhan tak kapir. Kidam sifat wajib. Hudus baharu sifat mustahil. Kalau pegang Allah baharu tak kapir. Kapir lah. Bakak sifat wajib. Fana binasa sifat mustahil. Kalau pegang Allah binasa tak kapir. Kapir lah. Dah pegang sifat mustahil. Bukan pegang sifat mustahil. Pegang hukum dia. Apabila Adam, hudus, fana, sifat mustahil pada akal. Hukum dia apa? Tentu dok. Ni mustahil. Dok tu lah kita panggil istihalatul mustahil. Kita pegang. Tentu tidak. Tak ada Allah Ta'ala. Tentu dok sama sekali. Baharu Allah Ta'ala. Tentu dok sama sekali. Binasa Allah Ta'ala. Itu dipanggil apa? Istihalatul mustahil. Hukum ada sifat mustahil. Kita tak pandai nak cerita. Tapi yang kita pegang ni comel lah. Tapi dia nak mari nak uji gitu. Tak boleh nak jawab. Dia pegang sifat mustahil. Memang kapir sungguh. Pegang hukum dia. Dia panggil apa? Istihalatul mustahil. Istihalah dia panggil. Tentu tak sama sekali Allah lemah. Atau istihalah. Pegang hukum dia. Ni pegang mustahil. Yelah sebut mustahil. Tapi maksud kita bukan gitu. Tapi janganlah hubung kapir. Tapi kalau betul sungguh pegang atas butir sifat mustahil. Itu tak kapir apa lagi dah. Pegang hak mustahil. Nak pegang macam mana? Sebab itu sifat yang ni. Mustahil pada akal. Takkan nak pegang mustahil pada akal di zat Allah Rasul. Bukan dia gitu. Sifat wajib. Kita mengetahui kita berpegang sifat wajib. Sifat mustahil lawan dia. Pegang juga. Hak mustahil tu. Sifat mustahil tu lawan dia sifat yang wajib. Kalau pegang sifat yang wajib, yang mustahil kena tolak lah. Pegang macam mana? Tertudak sama sekali lemah Allah Ta'ala. Tertudak sama sekali berbilang Allah pada perbuatan. Ini pergi pada hak mustahil lawan pada iradah pula ni. Pandai tak nak sebut? Istihalatul mustahil. Takkan kita nak macam dalam kelas darjah. Okey. Murid-murid pakai sebut istihalatul mustahil.
Slow, kuat lagi. Gepa bunyi, tak payah lagi tu. Tapi biarlah mulut kita pandai sebut. Kan ada orang tanya kita, orang jenis nak perakak kita kan? Mustahil duduk pegang. Ada pegang-pegang. Sifat mustahil. Sebab sifat mustahil itu sifat yang tak terima di akal. Dah tak terima, kita pegang. Tertuduk sama sekali. Tertuduk dia panggil istihalatul mustahil. Alif, sin, te, ha, alif, lam, te marbutah. Tak ada whiteboard. Tak ada whiteboard. Alif, sin, te, ha, alif. Lepas tu lam, te marbutah. Istihalatul mustahil. Mustahil tu alif, lam, mim, sin, te, ha, ya, lam. Tu mustahil tu pandai je. Mustahil. Istihalah tu. Hati yang kita duduk pegang. Aqaidul iman yang 50. Cuma nak cerita di sini. Sifat yang wajib pada akal. Biar nampak jelas-jelas. Sifat yang mustahil pada akal. Biar nampak jelas-jelas. Kita pun berpegang akan hukum dia. Ada ni. Sebut tadi lah. Ada tak. Pak Tuhan belaka. Hanya ada satu perkara je. Lemah begitu. Mustahil. Berbilang pada perbuatan begitu. Mustahil. Satu je. Satu pun. Lemah. Yang kita duk panding kita. Kita kuasa ni sebut zahir je. Tapi banyak kerjaan kita ni orang buat. Apa ada ni? Lagi besar kuasa. Lagi tak payah buat. Lagi besar kuasa kan? Lagi besar kuasa. Pintu kereta pun tak boleh nak buka. Lagi besar kuasa, payung tak boleh nak pegang. Lagi besar kuasa, kasut tak boleh nak pakai. Itu besar kuasa tu. Itu besar kuasa, duduk saja. Itu besar kuasa, tu kita. Makhluk gitulah. Tapi mandi sendiri dah. Takkan mandi pun orang juga. Tak pernah sabar dah. Tak tengok cerita Cina. Cerita Cina tu kan, orang Melaka buat tu kan. Dia punya maharaja dah. Maharaja dia tu. Dengan pemaisuri dia. Dengan mana? Pemaisuri bonda apa ada kan dalam cerita Cina tu lah, kungfu tu. Maharaja lama tu kan. Kan? Dia duduk saja je kan. Dia nak mandi dalam bekas atau air panas, orang bubuh. Lepas tu duduk pula orang bertualang. Lepas tu baju pula orang pakai kan gitu. Tu maharaja yang kuasa tu. Bila kuasa saja tak kerja. Allah yang maha kuasa, semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Ni. Kalau kita sebut manusia kuasa-kuasa ni, tu zahir lah kita sebut. Tak ada salah tu. Siapa yang paling berkuasa di sini? Tak ada salah. Tapi yang paling berkuasa, contoh, fungsi masjid, paling berkuasa di masjid. Dia nyapu siapa? Dia ada bahagian petugas dia. Ke mana? Dia tukang buka api, buka speaker. Dia siapa lewat lagi dianya. Dah dia paling berkuasa. Di wak belaka, ada lah. Dah dia paling berkuasa. Takkanlah paling berkuasa fungsi masjid, pergi buang sampah. Dia buka speaker, buka api, aircon. Bukan kerja dia. Dah dia paling kuasa kan? Buka masjid dia, nanti malam tutup masjid kunci dia. Sebab apa? Awak fungsi masjid. Awak paling kuasa. Dah. Awak paling kuasa ni dia arah je lah. Tapi kita sebut Allah Ta'ala yang maha kuasa, perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah berlaku. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Faham tak ni? Ini sifat kudrah ni. Qadar rukun iman ke-6. Satu perkara saja yang berlaku yang bukan perbuatan Allah. Ajzum, lemah Allah Ta'ala, mustahil sama sekali. Berbilang pada perbuatan, mustahil sama sekali. Kejap dah situnya. Allah yang mengadakan segala-gala. Allah yang bersifat kudrah. Lawan boleh sifat iradah. Sifat iradah, Allah sifat iradah menentukan segala-gala. Muafakah dengan ilmu. Mustahil Allah Ta'ala mengadakan sesuatu
Dengan tiada ditentu akan dia, Allah tidak menghendaki. Tapi Allah mengadakan, mustahil sama sekali. Allah mengadakan sesuatu dengan tiada ditentu akan dia, akan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak banyaknya Allah tidak menentukan dan Allah tidak mengadakan. Hak tu habis hak tu. Habis di sifat iradah, sifat kudrah, sifat wahdaniyah. 3 sifat wajib dia tidak berpegang. Kemudian sebaliknya dia berpegang 3 sifat mustahil. Pegang berbilang pada perbuatan. Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala tidak menentukan. Ni ada ni. 3 sifat wajib tak pegang, dia pegang 3 sifat yang mustahil. Dengan bahawa dia tidak ada pegang 6 sifat. Sebab kena berpegang akan 3 sifat yang wajib. Dan kena berpegang akan tentu sungguh tidak 3 sifat yang mustahil. Tiba-tiba sifat wajib 3 dia tidak berpegang. Dia tidak berpegang hukum bagi sifat mustahil. Sebaliknya dia berpegang akan sifat mustahil di zat Allah Ta'ala. Ada ni. Contohlah kita kata. Hamba menentu. Hamba memilih dan melakukan. Ikhtiar usaha dia panggil. Hamba memilih. Hamba menentukan. Tiba-tiba pilihan hamba tu hamba mutlak. Bukan terikat dengan ketentuan Allah. Saat memilih, saat melakukan, hamba yang buat sendiri mutlak. Bukan perbuatan Allah. Hak ni syiar. Ini habis. Ada benda ni? Ada ni. Mana apa ni? Lucu rukun iman ke-6, qada dan qadar. Lucu rukun iman pertama, beriman dengan Allah yang esa pada perbuatan qudrah iradah. Ada ni. Sebab qada qadar rukun yang ke-6, dia sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tapi kenapa Nabi asingkan yang ke-6? Ini penekanan. Sebab tu ada riwayat hadis, rukun iman 5 je, bukan 6. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul. Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kesudahan. Cukup, bukan ada 6 rukun. Jadi rukun iman dengan rukun Islam sama 5. Senang sikit nak belajar dah. Budak-budak nak belajar kan senang lah. Rukun Islam 5. Rukun iman 5. Kan senang tu. Biar sama banyak. Dan memang ada. Ada riwayat rukun iman 5. Bukan 6. Dah qada qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama. Sebab qada qadar yang kita bicara ni, wahdaniyah pada perbuatan, qudrah iradah tu masuk di bawah sifat 20. Rukun iman yang pertama. Jadi hamba yang memilih sendiri, hamba yang menetapkan sendiri, tidak terikat dengan qada qadar Allah. Sampai masa berusaha, hamba yang melakukan sendiri. Bukan qada qadar Allah. Atau habis cerita lah. Dah ni banyak. Pahaman yang sebab ni banyak. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih baik ataupun jahat. Allah Subhanahu wa taala sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan perkara baik atau perkara yang jahat. Tidak terikat dengan qada dan qadar Allah. Allah hanya mengetahui, melihat. Allah akan balas baik dan balas buruk pada hari akhirat. Ini banyak fahaman yang sebab ni sekarang. Kata hamba memilih dan melakukan, wajib berpegang. Hamba memilih dan melakukan, wajib berpegang. Tidak berpegang, terundur pada akidah Jabariyah. Tapi memilih itulah qada qadar Allah. Berusaha itulah qada qadar Allah. Sekalian. Dan kalau gitu pilihan tak ada. Kalau hak Tuhan belaka, ada apa lagi hak kitanya? Usaha tak ada lah. Hak Tuhan belaka kan? Nak ada apa lagi usaha kitanya? Dan kita memilih, itulah perbuatan Allah, qada qadar. Kita berusaha, itulah perbuatan Allah, qada qadar. Tu je, semua perkara. Termasuk diri pilihan kita pun qada qadar, kita tak ada pilihan. Gerak-gerak usaha kita pun qada qadar, tak ada perbuatan kita. Itulah hakiki dia.
Tapi oleh kerana banyak ayat menyandarkan kepada hamba, maka wajib berpegang di akidah hamba ada peranan, namanya ikhtiar dan usaha. Yang hakikinya, qada qada Allah juga. Betul setakat tu. Tapi nak berhenti tu kena faham molek dulu, yang berhenti awal-awal. Pening sungguhlah, wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi hak Tuhan belaka sebenarnya. Dah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Lepas tu hak Tuhan belaka pula. Hamba ada pilihan dan perbuatan pada zahir. Pada batin hakiki, sekalian qada qada. Termasuk diri pilih hamba pun qada qada. Termasuk diri usaha hamba pun qada qada. Wahdaniyah pada perbuatan, Allah yang maha kuasa. Memilih di hati itu, Allah yang melakukan. Sebagaimana yang Allah tentukan pada azal iradah. Gerak usaha tu Allah yang melakukan, sebagaimana Allah menentukan pada azal qudrah iradah. Bukan kata memilih, terdetiklah di hati ni pun qada qada. Bukan kata berusaha, berkelip mata yang tidak sedar pun qada qada. Tu jelah pegangan kitanya. Bergerak nadi kita ni qada qada. Allah menentukan pada azal sampai saat nadi bergerak ni. Sampai saat apa tiap-tiap saat nadi bergerak. Inilah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian. Perbuatan Allah yang bersifat qudrah, wahdaniyah pada perbuatan. Allah yang melakukan, sebagaimana yang Allah kehendak. Allah melakukan, tapi Allah tidak kehendak. Mustahil sama sekali. Kan? Dia gini. Bab itu usaha ni kena faham molek. Kalau tak tekan bab itu usaha, dia akan terundur pada akidah Jabariyah. Walaupun hakikinya betul Jabariyah. Betul lah hak Tuhan belaka. Tak ada kita. Memang tak ada kita hak Tuhan belaka. Hakikinya betul. Tuhan hakikinya betul. Sampai makom ni tak apa, jangan lakon. Hakikinya betul. Tak ayat Quran sandar pada hamba tak mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak kita nak baca Fatihah tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nak letak mana ayat Quran belaka tu? Wirid semayang kita tu kan ayat Quran kan. Nak letak mana? Kalau kita tidak berpegang ayat Quran. Ayat tu menyandarkan pada hamba. Wajib berpeganglah. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Dekat Tuhan belaka. Tu hak permulaan, hak asas. Dia gini, kalau kita hanya tekan rukun iman yang ke-6 saja, sekalian qada qada, sekalian qada qada, biar faham betul-betul lah sekalian tu. Dok peringat, kita ahli sunnah, walaupun sekalian qada qadar, hamba tak ada apa-apa pun, termasuk hamba ni manusia, hamba Allah jin, hamba Allah malaikat, hamba Allah, tak ada perbuatan belaka. Berlaku semuanya qada-qada belaka. Ada ni? Mana tak ada. Hamba tak ada apa-apa pun. Ini penekanan rukun iman yang ke-6. Tak beringat molek itiak usaha. Terundur pada akidah Jabariyah. Tapi kalau mantap dah rukun iman ke-6, sekian qada-qada, barulah. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan. Sekian qada-qada kan? Iyalah, bila ada perbuatan hamba ni, hakikinya qada-qada lah. Ada ni. Tapi sekarang ni kenapa yang banyaknya qadariyah ataupun lebih sesat? Dia tapak rukun nikmat kenan dia tak ada. Akidah asas dia tak ada. Dia tak ada wahdaniyah pada perbuatan. Dia tak ada sifat kudrah Allah. Allah juga Allah yang menjadikan segala-galanya. Dia tak ada Allah yang iradah menentukan segala-galanya. Kalau dia ada hak tu, pergi pada kita usaha, tiba-tiba mutlak hak hamba. Tidak terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih dan melakukan. Tidak terikat dengan qada-qada. Jadi, sekilan qada-qada tu dia tak ada. Sekilan qada-qada dia tak ada. Qada-qada apa ni? Buat siang, buat malam. Tu barulah. Hak qada-qada. Lahirkan manusia, matikan manusia, tu qada-qada. Jadi panah ke, jadi teduh ke, jadi hujan ke, tu qada-qada. Siapa di kita
Kita memilih, kita melakukan. Bukan qada qada. Allah hanya mengetahui dan melihat. Ni banyak fahaman ni. Bayangkan kehidupan kita puluh-puluh tahun ni bukan qada qada. Dan qada qada kita masa lahir hari tu. Qada qada kitanya nanti pada masa mati kita. Itu qada qada. Mati bila, mati di mana, mati bagaimana. Itu qada qada. Ni kita hidup sekarang ni. Tak ada qada qada. Ini banyak fahaman gini sekarang ni. Kenapa? Dia tak ada rukun kenal dengan qada qada dan tak ada ni. Hak bicara sifat 20 ni wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah. Dia hanya ada ilmu saja. Allah yang bersifat ilmu mengetahui segala-gala, tapi Allah tidak menentukan, Allah tidak melakukan. Hamba diberi kebebasan sebebas-bebasnya memilih baik, memilih jahat. Dia pilih sendiri, baik dapat balas baik pada hari akhirah, dipilih sendiri, jahat dia akan dihukum pada hari akhir. Barulah adil. Kalau jahat tu qada qada, berlaku bukan jahat qada qada, sama masa dihukum soling Allah. Ni Mu'tazilah. Ada di situ jelah. Ada di situ. Ada ni. Gimana kita? Pernah jumpa ke tak saya sebut ni? Kalau orang hak biasa dengar-dengar dia akan jumpa. Hak ni. Orang hebat-hebat bukan orang biasa-biasa. Bukan mengajar di majlis surau saja. Boleh masuk radio, boleh masuk TV. Boleh masuk radio, boleh masuk TV. Ajar ke sesat seumpama ni. Masuk radio, masuk TV. Ajar karut ni. Ada pembetulan kemudian? Tidak ada pembetulan kemudian. Tidak ada. Tak ada pembetulan pun, tak ada. Hamba tidak terikat. Tidak dipaksa di bawah qada qada. Hamba tidak terikat, hamba tidak dipaksa di bawah qada qada pada zahir. Hakikinya hamba terikat, bukan hamba terikat. Hak Tuhan berlaku tak terikat. Ada ni. Terikat ni kita nak lain, Tuhan buat lain, mau terikat, dah terikat ni. Allah berlaku. Sekilang qada qada tak ada terikat ni. Memang hakikinya segala yang berlaku qada qada itu je. Oh, jadi kita ni umpama patung wayang kulit. Betul lah, umpama patung wayang kulit. Patung wayang kulit tu kan tak ada pilihan, tak ada apa kan, digerakkan oleh tuk dalam. Samalah kita ni, hakiki tak ada. Kita memilih. Itulah qada qada yang ditentukan, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu je. Hakiki je, kita memang umpama patung wayang kulit. Hakiki ada ni. Kena sampai maqam itu cerita lain. Jangan duk laku ni. Laku ni terunduk pada akidah Jabariyah. Orang kadang-kadang dia laku. Kita ni umpama wayang kulit. Duk laku gitu. Jangan. Kita ada sunnah jemaah. Wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan. Bukan macam wayang kulit. Wayang kulit tu tak ada pilihan dan perbuatan. Kita duk maqam tu. Muwali ya. Muwali ya tu. Duk maqam hakikat wali ya. Ada wali, jangan duk nyamong gitu. Skamer gitu. Mudahlah ni dah. Nyamong skamer. Kalau dak wali jangan duk nyamong, jangan duk skamer gitu. Tunduk pada akidah Jabariyah ni. Hakikinya memang kita ni umpama wayang kulit. Sekalian qada qada. Wahdaniyah pada perbuatan, qudrah iradah, mustahil berbilang pada perbuatan. Mustahil Allah lemah dengan ada perkara berlaku yang bukan perbuatan Allah. Dah bayangkan kalau pilihan dan perbuatan kita bukan qada qada, mana Allah Taala? Allah Taala nulah. Hak berlaku siang, berlaku malam, bergeraknya matahari, bintang, bulan. Anak Tuhan. Di kita ni kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tak ada. Tidak terikat dengan qada qada Allah Subhanahu wa taala. Hamba memilih sendiri, hamba yang melakukan sendiri dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna Allah tidak menghalang, Allah tidak menyekat apa yang kita lakukan. Tapi bukan Allah yang buat. Bukan Allah yang buat. Ni sesak ni tak ada benda ni. Semayang, puasa, zakat, haji. Tak ada. Ni Ramadan ni. Tak ada Ramadan-Ramadannya dianya.
Amal sunat di bulan Ramadan. Sudah cerita amal sunat. Amal wajib pun tak ada. Tuan tak akan terimanya. Orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak melengkapkan rukun nikmat kenal qada qada. Oh, dia rajin semai sunat. Buat nak buat pun boleh exercise. Dia rajin tadarus Quran. Baca nak baca pun boleh berkawan, boleh ada guru. Kata akidah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada. Tapi kena tekanlah baik itu usaha tu. Nak tekan baik itu usaha, biar molek tu kemah dulu. Hak berkaitan dengan qada qada tu. Dia mudah pergi pada itu usaha. Apabila hak qada qada ni tak pegang, dia akan bebas. Sebab memang kita bebas. Kita bebas tak nak memilih. Kita kan memilih begitu, memilih begini, memilih begitu, memilih begini. Kita pun melangkah, kita pun buat. Terikat. Tidak terikat, bebas. Itu bebas pada zahir. Tapi itulah qada qada pegangan kita. Mukhtaran zahira, majburan batina. Dan kitab Tuhfatul Murid. Mana? Kita bebas memilih pada zahir. Tetapi kita majbur dikerasi pada batin. Dia majbur. Semuanya qada tak ada gapa kita. Jangan duk pening pula dak ustaz tak ada gapa kita, patut warna kita. Warna apa? Ada orang tua tanya orang puan. Dah ustaz dah sekian qada tak ada hak kita. Patut warna kita. Dia tanya gitu. Dia tanya warna kita. Saya bertanya balas pula. Dah makcik warna sekarang ni? Makcik warna sekarang ni? Patut nak gerak warna dia kata dah bukan hak kita. Dah makcik tak gerak, makcik napah ke tak? Napah tu qada. Makcik nampak dah, dengar dah. Ke jadi patung dah. Kena supoh apa panggil patung apa? Jadi patung dah. Kan bernapah, tu qada. Lepas tu kelip-kelip mata tu lah qada. Dengar tu lah qada. Lepas tu menung tu lah qada. Garu kepala tu lah qada. Nak cerita apa lagi? Kini, tu lah qada. Dok dia tanya dah, saya nak gapo sekarang ni? Mak tahu dak gerak dah lah, tak balik dah makcik tu lagi. Lepas tu gana tu mak nak duduk sejik. Qada duduk diam situ. Qada juga duduk diam situ pun. Dia jadi pening. Sebab apa? Pegangan dia selama ni gerak diam tu hak dia sendiri, bukan qada. Gerak diam dia tu hak dia sendiri, bukan qada. Tu dia pening tu. Dan kalau Tuhan belaka nak gapo makcik? Nak gapo apa? Bangun duduk itulah qada. Tapi nak sebut bangun duduk dak lah sebab masa tu dia duduk dia tak angung. Dia tak angung. Duduk tu bukan qada. Dah bernafas tu bukan qada. Bila bernafas maka kita merasa lagi hidup. Hidup pun qada, bukan udara yang buat, bukan bernafas yang buat. Tu sahaja. Allah lah kadang-kadang terhijab, terdinding tu oleh kerana dengan zulmahnya akidah yang sesak ni payah kadang-kadang. Atas rentahan Allah Ta'ala. Hak payah, hak mudah-mudah. Atas rentahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi payah sebab zulmah sangat-sangat. Sembahyang puasa tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan rokok sujud tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semayangnya dia rasa macam mana? Mati syurga. Dengan Ramadannya dia rasa macam mana? Mati syurga. Tiba-tiba hakikatnya zulmah dengan kesyirikan. Tak ada qada rukun iman yang keenam. Nak sah semayang, nak sah puasa, iman akidah tu. Bayangkan. Daripada balik, pegangan seumpama tu. Mana apa ni? Memilih kita sendiri. Gerak diam, kita sendiri. Dah qada mana? Ada ni. Tak ada sekian qada. Sebahagian je qada. Kekuasaan Allah hanya hak besar-besar. Hak berlaku di kita ni, Allah mengizinkan hamba memilih sendiri. Allah mengizinkan hamba gerak diam sendiri. Tidak berkait dengan kehendak Allah. Tidak berkait dengan perbuatan Allah. Allah hanya mengetahui. Allah hanya melihat. Oh, ni tak ada apa ni. Ni tak ada apa ni.
Dan kalau mari daripada latar belakang tidak ada asas pengajian kita, ramailah yang berpegang dengan akidah yang syirik seumpama ni. Berpegang akidah syirik seumpama ni. Kalau tidak diasaskan oleh mak ayah dengan pengajian berkitab sifat 20. Tak berkitab pun tak apa. Janji mak ayah pandai cerita mulut. Bukan kata mak ayah mesti kena buka kitab. Tidak. Tapi kalau mak ayah tu ada ilmu asas sifat 20, mak ayah tu boleh cerita pada anak dia secara lisan dia. Tanpa berkitab. Cukup dah. Dan memang saya jumpa orang yang zahirnya macam tak ada apalah. Orang baiklah. Orang semayang bang dok tinggal. Orang baiklah. Tapi kalau bab ilmu agama tak ada nampak pandai pun dianya. Oh ngaji Quran. Dia tak pandai mana ngaji Quran. Tak pandai mana ngaji Quran dianya. Nak belajar payah dia orang tua dah. Ada ni. Bila bicara bab pegangan. Ustaz gitulah pegangan saya. Orang tua saya ajar gitulah. Ajar macam mana berkitab? Tidak berkitabnya. Tapi secara cakap gitu je. Saya cakap. Cukup dah. Itu bahagian dia. Tapi kalau tak ada daripada mak ayah cerita gitu. Akhirnya balik siapa koma berapa pun. Tak belajar molek sifat 20 ni. Gitulah pegangan. Pilihan hamba mutlak. Gerak dia usaha hamba mutlak. Tak ada kodak-kodak. Allah hanya mengetahui melihat tu je lah. Ada ni. Tak ada ni tak ada lah. Tak ada. Tapi bila zulmah tu. Nak boleh kelepah hijab dinding tu. Orang belajar sifat 20 ni, dia kata, nak mutah. Nak ambil faham. Stres dia kata. Stres, kau ada stres? Tak mau peduli. Ni ada orang kata ni, ustaz duk sebut debu yang bertaburan. Debu yang bertaburan. Dia kata saya duk sebut begitu. Dan kita minhaj kan? Fatakunu ibadatuka haba'am mansura. Ibadah yang kamu lakukan kata Imam Ghazali jadi debu yang bertaburan. Saya dah ulang waktu. Kerana kis debu tu dia tak lari. Tapi oleh kerana dia tunggu tu jadi macam nak mabuk, nak mutuh. Stres kehidupan dia. Tak boleh nak terima. Sekalian hak Tuhan. Hak kita. Hak kita tu hak dia punya zulmah dia tu. Hak daripada balik pegangan dia gitu. Ada ni. Kalau kerana debu yang bertaburan itu dia tak peduli dah. Dan memang ada orang tak peduli. Sebut kata ilmu tauhid, dia tutup kita lalu dah. Payah. Balik. Pening. Itu tu. Dia tak buka tu. Orang nasihat pun tak pakai dah. Pening. Apa dia pening Sekarang kau tak pada pening. Dah kita apa? Yang pening, itulah kau tak pada. Pening. Bukan pening, dia tak boleh nak terima. Ada ni. Macam-macam cerita berkelahi laki bini ni dalam bab ngaji tauhid ni. Bukan berkelahi warna. Hak ni nak, hak ni tambuh, hak ni nak. Ni cerita kan sama belajar ni. Suami isteri sama belajar hak ni hak isteri dia tambuh. Hak ni hak suami dia tambuh. Mugiah dia tambuh. Payah. Kalau pekoh nak pergi pekoh nak pergi. Tahu dia tambuh. Badak ni. Begitu lalu menung. Zulmah. Itu mak ayah. Kalau mak ayah tak jaga molek dia gitu bab pegangan. Siapa kejadi nak mutah, mabuk, jadi stres. Nak lari, debu yang bertaburan. Dia sungguh ni. Saya pernah diperkenalkan. Selepas pengkebumian, saya diperkenal pada Pok Cik. Pok Cik tu dia pakai macam itu imam ke gitulah, macam orang lebah lah. Orang pun perkenalkan. Ustaz debu yang bertaburan dia kata. Dia kata saya gitu. Dia biasa ikut radio. Diperkenalkan. Ustaz debu yang bertaburan dia kata. Gelar gitu tak panggil apa? Gelar tu dah. Gelar tu panggil. Allah gelar gitu no. Dan kalau tak ulang gitu, orang tak ambuh. Payah.
Kabuk mikir. Itu. Hak zulmah kesesatan akidah. Zulmah kesyirikan pegangan. Pada ni, ini bukan kecil ni. Bukan zulmah tak semayang. Zulmah juga. Zulmah dah sebesar dak puasa. Zulmah juga. Zulmah dah sebesar berjudi, minum arak, berzina. Zulmah payah nak berubah ni. Zulmah ni payah nak berubah ni. Daripada muda pak tua gitu lah. Nasihat tidak peduli Ngeperangai gitu siapa ke tua, ada cucu pun gitulah perangai dia. Sebab apa payah? Zulmah. Tapi zulmah lagi, kelam lagi, gelak lagi, orang yang akidah salah. Itu ramah hak tambuh. Memang ramah hak tambuh. Ada setengah tempat, kalau pengajian tauhid, tidak dapat sambutan. Tidak dapat sambutan. Dia kata, payah ditutup awal-awal. Payah, dia lari ditutup, dia tambuh. Ditutup. Macam tadilah, hak saya sebut, memang tambuh. Tapi tak tutup lah, sebab debu yang bertaburan. Lelahu amal, semayang lagi. Ini cerita amal wajib ni, tak cerita amal sunat. Puasa lagi, pergi Mekah lagi, ada. Orang akidah yang syirik, orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan diterima semua sekali tu. Bukan lu berpegang akidah tu kafir ijma' ulama, tak sah teguh kan. Semayang tak sah, puasa tidak sah. Zakat tidak sah. Haji umrah tidak sah. Kena qada kemudian kalau sempat bertaubat, kalau mati seumpama tu kekal neraka selama-lamanya bersama dengan pokok kafir. Apa? Dia kafir di sisi Allah. Sama je. Di sisi Allah dia sama dengan penyembah berhala saja. Hak pegang hak kafir ijma' ulama. Nak duduk mana? Ada. Itu semuanya atas rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buka jalan, terbukalah jalan. Allah buka jalan, Allah permudahkan, jadi mudah. Allah buka jalan, Allah uji dengan kesukaran. Kesukaran, begitulah. Dengan kesukaran tu Allah qadakkan dia lepaslah dianya. Dengan kesukaran tu Allah qadakkan dia tergelincir. Tergelincirlah dianya. Semuanya bawah rentahan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ataupun jahat. Semuanya rentahan qada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengada sesuatu yang Allah menentukan pada azan. Mustahil Allah mengada sesuatu yang tiada ditentu akan dia akan sesuatu, iaitu mustahil pada akal. Masih lagi saya belum bicara hak berkaitan dengan tabiat. Tabiat tak cerita lagi ni. Berasa macam sayang je nak tinggal iradah ni. Sayang nak tinggal iradah. Sebab bila masuk pada ilmu hayah, kita boleh jalan gitu je kita ni. Tak ada dah. Dia sekatnya wahdaniyah pada perbuatan, qudrah, iradah, ilmu. Hak tu lah. Hak nak kena tekan. Pergi pada Allah mengetahui. Tu bagus. Semua Islam berpegang Allah mengetahui, tertuduh jahil sama sekali. Sifat hayah, semua akan berpegang Allah hidup, tertuduh Allah mati. Sama basar kalam, semua akan berpegang. Ni. Hak ke depan ni memang itu pegangan kita dah. Hak banyaknya, wahdaniyah pada perbuatan, qudrah iradah, qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Belah lelaki nampak tu. Warna merah dia tulis tau. Warna dia tulis tau. Warna merah. Kanak-kanak di belakang. Itu apa itu? Warna merah tak? Warna apa? Nampak tak orang perempuan tu? Kanak-kanak di belakang. Sebab apa sekarang ni? Sembahyang kanak-kanak yang belum... Kanak-kanak ni belum balik lah. Kanak-kanak yang belum balik. Tu nak jelaskan saja. Sebut kata kanak-kanak ni belum balik lah. Umur 12. Umur 13. Umur 14. Besar dah dianya. Cerdik dianya. Pandai agama dah dianya. Kanak-kanak dia panggil. Panggil kanak-kanak lah. Sebab dia belum balik. Umur 10.
Umur 9 keluar hid dah. Misalnya. Umur 9 dah kecek tuik dah orang panggil. Pada kecek tuik. Kecek apa panggil? Kecek bel ni. Kecek tuik lah. Ayuh orang bandar. Kecek tuik lah. Kecek budak tu. Menangis. Ada budak menangis. Tak menangis apa keluar darah? Tak menangis. Takutlah dianya. Dak panggil kanak-kanak dah tu. Nak panggil apa? Nak panggil belia. Nak panggil apa? Dah sekarang bukan dia umur 9, 10, 11. Kalau rendah kecek pula. Tapi keluar hid. Kita panggil kanak-kanak dah. Dah panggil apa? Remaja. Remaja 9 tahun, 10 tahun tu remaja. Oh remaja dah mumek. Remaja gitu. Dewasa dah. Dewasa lagi besar. Remaja dengan dewasa ni mana besar? Mana tua antara remaja dengan dewasa? Mana tua? Remaja dengan dewasa. Mana tua? Tua dewasa. Dewasa ni umur 20 lebih dah. Dah. Remaja kalau menengah. Dah. Bukan kalau menengah panggil remaja. Remaja tu. Jadi Sabahnya Bali tu remaja lah. 9 tahun budak ni remaja. Tapi kalau dia umur 10, 11, 12, 13, dia masih lagi belum balik, kanak-kanak. Maka aturan sah semayangnya, hak diatur oleh Nabi SAW-nya, kanak-kanak di belakang. Bukan di tengah-tengah antara orang Bali. Bukan di tengah-tengah antara orang Bali. Tu tengok dalam video. Negara Arab, kita bukan pakai Arab, kita pakai sunnah Nabi SAW. Malik itu tulis gitu tu. Kanak-kanak di belakang. Jangan masjid dah tulis gitu. Dari maram-maram, dia letak anak dia ni. Makna saf pertama, tak ada lah saf pertama tu. Saf pertama, tak ada. Saf pertama tak pernah nampak lagi. Saf kedua tu. Kalau saf ketiga, keempat. Dia. Tapi kalau ke Jumaat, gitu lah Jumaat. Mana kalau Jumaat, sini serat Jumaat, sini di atas tau. Atas sini banyak tau. Dia main dua lapis kan Jumaat masjid besar ni kan. Dia baca khutbah atas. Mana di ruang solat tengah tu, ramai mana budak-budak. Terkadang bukan 7 tahun, 4-5 tahun. Baru je lepas tahap mumayyiz. 5 tahun mumayyiz ada. Tahu tak mumayyiz? Mayit tu lah. Tahu tak mayit? Kan kita katakan, dak mayit orang tua ni. Orang tua budak mayit kau. Bukan budak-budak. Kau orang tua ngotor kan? Orang tua yang pengotor, kita panggil orang tua ni tok mayit. Tak pengotor. Kita faham mumayyiz ni boleh membezakan mana bersih, mana kotor, boleh istinja sendiri, boleh makan minum sendiri. 5 tahun tu 6 tahun okey lah. 5 tahun tu atas nak apa? Atas tong lah tau. Atas tong lah. Kalau 6 tahun tu mumayyiz lah. Kalau 7 tahun tu lebih dia mumayyiz 7 tahun tu. Kadang-kadang 4-5 tahun duduk dah sah dah. Dia semayang ke tak? Dia tak semayang. Dia bermain-main. Dia masa dia semayang. Itu memutuskan sah pula. Mengganggu pula orang sebelah nak semayang. Ganggu pula orang belakang nak semayang. Tak, dia main belakang ayah dia. Dia main belakang ayah dia pada ni dalam semayang. Masa dia belum takbir tu dia diam je. Ayah dia takbir pun dia bebas dah lah. Sebab apa? Backing pun senyap dia kata apa dah. Budak uti juga. Dah sikit backing dah sudah takut lah. Keduk kan dia keling lah semayang gitu. Kalau keling anak tengok senyum je. Keling pun. Bukan boleh buat apa pun mu takbir dah. Nak kata mana? Dia pusing. Bila dia pusing, dia sudah masuk belah belakang. Dia sudah melintasi orang semayang belakang. Dalam ruangan 3 hasta. Kalau orang solat dia kalau belakang, dia pusing. Depan orang semayang. Hebat lagi. Ni tak tahulah. Gambar sebenar ke tidak, wallahu a'lam. Tu imam jadi tu imam, anak dia orang belakang, duduk belakang dia di hadapan saf tamu orang semayang. Ada ni.
Gambar tu macam mana buat, wallahu alam. Sebenar gambar di mana, wallahu alam. Tu imam bawa anak 2 orang. Masa semayang tu anak duduk belakang dia. Bila anak duduk belakang dia, bererti di hadapan orang semayang saf yang pertama. Faham tak ni? Ada tu imam tu dia bawa anak, tapi anak dia bagus. Dia duduk belah sisi. Tak gerak. Gerak bukan tak gerak. Kalau gerak tu kena cek lah pulaknya. Gerak tapi dia mutar gitu je lah. Dia bari ngelas sekali tu nampak macam puas dah. Ayah dia wih ni laptop apa tu. Dia wih. Lepas tu senyap situ. Mana depan ayah dia semayang bidak gi, depan orang belakang bidak gi. Hidup belah depan tu. Atau ada lah budak sama tu. Hak ni dak ni duduk belakang tu imam, ayah dia tu imam duduk belakang. Duduk belakang makna apa? Makna dia hadapan orang saf tamu semayang. Apa hukum dia? Haram. Haram apa ustaz? Budak. Bukan budak tu. Tu pok dia tu haram. Budak nak berdosa kat mana? Budak tak di syurga nak berdosa kat mana? Ada ni. Tapi mak ayah bertanggungjawab. Jadi kadang-kadang semayang ni dia musing. Waktu lagi berat. Sekarang ni dak ni. Yang sudah memayis 7 tahun 8 tahun semayang comel dah sekalipun makruh rebut saf dengan orang dewasa. Tu je nak cerita. Makruh. Makruh bawa ke depan, duduk belakang. Atau tulis saf belakang tu. Belakang. Tapi belakang ni bukan belakang secara berasingan, tidak. Bukan. Maknanya kalau habis dah orang balik, lepas iqamah, masuk saf belakang dah, saf yang terakhir yang belakang tu masih lagi ada kosong kanan kiri. Maka kanak-kanak tadi ni memenuhkan saf yang ada. Bukan buat asal lain. Memenuhkan saf yang ada. Bukan letak belakang. Ada setengah tempat tu dia buat macam kurungan pula untuk budak-budak. Salah gitu. Dia buat macam ni, rentang tu. Mana budak-budak dengan saf di hadapan ramai-ramai ni, dalam 2-3 saf jarak. Tepi pun orang tua lah menasah, tapi tak tepi pun. Dia biarlah, biar orang tua lah duduk situ. Dah teluh lah kita buka gini. Cuba kita tutup molek tu, masuk. Muak je. Orang kita je semayang, gini tangan nak penuh macam mana? Ada ruang sempit je tepi tu. Sempit, cuba kita tolok. 2 orang lagi muak. Orang kita je mayang tak rapat molek. Maknanya bukan buat saf baru. Memang kita mesra kanak-kanak. Ini ada orang sibuk. Manakah masjid mesra kanak-kanak? Manakah masjid yang tidak mesra kanak-kanak? Yang mesra kanak-kanak ni boleh masuk mana-mana saf pun. Itu bukan mesra gitu. Itu makruh. Kita mesra kanak-kanak ni, kanak-kanak yang sudah memayis. Kanak-kanak yang belum memayis, makruh dia bawa datang ke masjid. Kena mesra juga dengan kanak-kanak yang belum memayis. Tak. Mak ayah dia tak boleh bawa. Kita mesti dengan kanak-kanak yang memayis, kita layan molek mereka. Jangan kita buat mereka tu macam musuh. Salah sikit kita jerkah. Jangan. Budak tak ingat pak tua ke? Mana orang tua jerkah dia dulu? Dia ingat. Hak budak kena jerkah tu, jadi orang berpangkat pula. Hak jerkah dia gitu tu, mepeh je duduk kampung. Lama kena jerkah balas kan? Ingat. Jangan. Jerkah gitu, dia akan ingat. Kena layan pama budak. Dah dia memanglah budak. Tapi masa semayang berkata budak. Ada gitu dah. Ni ada aturan. Ada aturan. Kena jaga adab molek. Mak ayah wajib kena pastikan. Maknanya apabila habis dah orang balik, mana saf belum penuhkan saf. Mana kalau mana-mana masjid sama je, boleh tahu dah. Lepas tu boleh letak. Macam kalau kita kata kan. Ya letak tu boleh jangka dah. Kawasan mana sebenarnya. Kalau macam semayang waktu biasa. Macam semayang terawih ni. Mana orang masjid boleh tahu dah. Kita orang tua sampai setakat mana. Lepas tu dia letak kat situ. Dia tahu dah lah.
Macam hari Jumaat itu juga. Dia letak di belakang sikit, dia tahu dah. Hari Jumaat, orang kita, orang yang balik-balik ni, ahli kampung kita je, setakat ni. Dia pun situ, dia tahu dah. Mereka letak budak tu di belakang. Tapi kalau kita sebagai ayah bimbang, kita duduk belakang anak kita. Bukan bawa anak kita ke tengah. Kita duduk belakang macam anak kita kalau kita bimbang. Saya sembahyang Jumaat. Memang belakang daripada orang. Saya duduk belakang kamu. Duduk belakang dia. Sebab apa? Pak anak belum balik. Duduk belakang kitanya. Kita takkan tinggal dia duduk belakang seorang. Baru kita tahu dah kita main pun, kita takkan tinggal. Kita duduk belakang. Cepat boleh balik. Cepat boleh balik duduk belakang. Cepat boleh balik. Duduk tengah payah boleh balik. Tapi memang duduk belakang. Orang kadang-kadang, Ustaz apa duduk sini? Tak ada apa kan? Kadang-kadang masjid tu belakang tu atas mozaik je. Dia kapek, ekong, ruang utama. Kita duduk luar tu belakang kipas je atas mozaik pula. Kadang-kadang setengah masjid tu saya bawa jalan lain pula. Sebab apa? Oh, mozaik dia macam tak sapu langsung. Yang mana kadang-kadang saya nak main Jumaat, cari penyapu dulu. Sapu dulu kawasan tu sapu. Jadi untuk siok sekejap. Bukan untuk siok semua. Untuk siok untuk tempat kita nak semayang tu lah. Tapi taklah sapu tempat kita nak semayang saja. Peluahlah sikit. Jadi untuk siok sekejap. Dah duduk luar je. Duduk luar. Ni bawa orang kecil-kecil masuk pas ke dalam. Tu makruh. Boleh dah kalau buat gitu tu. Sah kanak-kanak di belakang. Tapi kalau takut anak kita bermain, kita semayang di tepi anak kita di belakang. Itu je. Semayang tepi anak kita di belakang. Kita tak dapat fadilat sah, kita dapat menunaikan kewajipan jaga anak kita. Rebut sah, fadilah. Rebut sah, fadilah. Jaga anak kita, didik anak kita, ajar anak kita, kewajipan. Bukan fadilat. Fadilat ni sunat. Kewajipan, wajib atas kita. Tak sudah terkilang, Allah tak dapat sah dapat. Rasa pusing lah, itu fadilat. Ini kewajipan. Orang dulu gitu belaka tu. Dia tak sah kanak-kanak di belakang. Orang dulu tak gitu belaka. Sekarang ni ada orang bebas. Adalah orang agamawan yang syurkan seumpama tu. Sampai mereka ada dalam khutbah Jumaat. Disyurkan kanak-kanak datang awal, rebut saf dengan orang dewasa. Disyurkan seumpama tu. Letak anak di sebelah kita supaya kita dapat ajar anak kita semayang. Dah. Ajar anak semayang di rumah, bukan letak sebelah. Saya sebut sama kan, ajar anak semayang, ajar rukun qauli, ajar rukun fi'li, ajar rukun qalbi. Bukan duduk sebelah, nak ajar apa duduk sebelah. Disyurkan pula supaya budak-budak mayawak. Dia suruh buksok. Ada nak ketemu Jumaat no? Kata ngaruk begini. Dia jadi berubah suasana adalah punca-punca dia. Dulu dah. Tak ada dulu. Dulu mana ada, tak ada. Kanak-kanak kalau hari Jumaat lah. Tak ada anak-anak masuk di hadapan hari Jumaat. Tak ada dulu, tak ada. Sekarang ni kadang-kadang ustaz sendiri pipi anak dia masuk pas depan. Ustaz sendiri pipi anak pas ke depan. Ni kata makruh seumpama tu. Menyalahi sunnah Nabi SAW. Lepas tu macam mana kalau anak tu dia duduk diam pula. Ganggu orang semayang. Berdosa tak ganggu orang semayang? Berdosa kena atas siapa? Atas ayah dia yang jaga. Macam ginilah. Kalau kita orang semayang, kita bising. Ganggu orang semayang apa hukum? Haram. Baca Quran kuat sekalipun. Hukumnya haram ganggu orang semayang. Macam mana kalau orang semayang, anak kita duduk bising bangun belakang? Apa hukum? Haram lah. Lepas tu, mak ayah dia lah. Pasal terawih tu kan. Bising tak tahulah belakang tu pun dia buat. Bising sangat-sangat. Kalau dulu benar, tangga semayang tu lah di tembok mercung. Tak sungguh? Tangga semayang tu lah di tembok mercung. Kejut, kanja orang tu dalam masjid. Apa hukum? Haram lah. Tu orang semayang. Kalau tak semayang pun, orang tidur. Malam raya, pukul 11, pukul 12. Dia pun nembok. Dong, mata-mata umur orang. Berkelahi je apa ni dalam nama. Orang nak tidur. Ada pasal tu. Abang kata ni?
Habis dah Ramadan, syaitan sudah terlepas ikatan, mulalah bapak syaitan buat perangai. Apa perangai dia? Ganggu orang nak tidur malam raya. Tu syaitan belaka tu. Syaitan apa tu sekeluarga? Sekeluarga syaitan. Apa hukum ganggu orang malam-malam buta kan? Ke malam raya, hukum agama membebaskan ganggu orang gitu. Kata pelik semualah. Lagi kuat bunyi mercung, lagi bangga. Apa punya perangai? Ini dah serangan Adam belaka ni. Orang nak tidur, budak-budak nak tidur. Di tembok atas-atas rumah orang. Kata nak main mercung boleh. Main dalam rumah. Tembok sini rumah. Jangan main luar. Kadang-kadang kena jerkah barulah. Senyak lagi. Dah reti orang panggil. Tak ganggu orang apa hukum. Ganggu orang nak tidur. Ni orang nak semayang. Dia tak mau mercung masa orang nak semayang. Tu bukan orang majlis surah. Tu memang orang kacau. Tu orang luar. Tu bukan orang majlis surah. Ni dia nak ngacau. Orang majlis surah ni. Anak dalam majlis surah ni buat bising kedok. Bising sepenuh terawih. Hak tembok mercung tu, tu musuh luar. Hak bising dalam masjid ni, musuh dalam selimut. Dah hak tembok mercung tu musuh luar. Dung di tembok. Hak bising dalam masjid surah ni. Ini dia panggil musuh dalam selimut. Ni lagi payah. Ni kita nak cari siapa dah? Dah boleh mu jauh. Cari siapa? Ni jangan tegar, jangan kosek. Marah mak ayah dia, balah pula kita dengan mak ayah dia. Ni musuh dalam selimut ni payah. Apa ni? Baksah, jaga adab. Budak. Budak lah kita kena ada dia punya peraturan dia untuk budak-budak. Kerana budak lah. Budak, mazhab dah budak-budak. Betul lah. Kerana budak tu ada hukum. Ini masjid, rumah Allah. Kita ajar dia, ni masjid. Jangan duk gura-gura dalam ni. Sedikit-sedikit tu budak-budak. Tak siapa ganggu orang semayang. Tu dah apalah budak-budak. Ni dok. Bukan dia main besar belakang. Dia boleh berlari tengah orang semayang. Ni. Padat ni. Orang perempuan kadang-kadang ada yang telekung semayang ditarik oleh budak-budak. Ada benda. Dia tarik telekung orang tua. Orang pula dia aurah dia sensitif orang puan ni. Tak boleh terbuka sikit. Orang lelaki okey sikit. Orang puan kan terbuka sahaja. Batal semayang. Saya tutup segera. Batal semayang. Terbuka. Tutup segera. Tak batal. Terbuka oleh angin. Ingat tu. Terbuka oleh angin. Tutup segera. Tak batal. Terbuka oleh. Bukan kata manusia. Terbuka oleh binatang sekalipun. Kucing dia duduk musim. Terbuka nampak kaki. Batal. Saya tutup sesaat segera tutup. Batal. Padat ni. Walaupun kucing sekalipun. Walaupun kanak-kanak yang belum memayik sekalipun. Batal. Walaupun tutup segera. Ni kadang ni. Dia tarikkan tudung orang semayang. Kadang-kadang ni berlari ke depan. Berlari. Macam-macam kes dah berlakunya. Ada yang cermin dia kena pijak. Lepas tu dia kata kok. Dia semayang masbuk. Kena tambah rakaat. Lepas wisalah tak ada dah. Budak tu dengan ayah dia. Tambah lari dah ayah dia pun. Lepas tu macam mana? Benda ni. Harta orang rosak lah. Dia berhutang. Kalau dia sengaja mau bayar. Akan dituntut di depan masyarakat yang main. Tambah pula lihat timbul dalam CCTV tu kan. Orang tu jatuh ke belakang kerana budak tarik kursi dia tu. Cedera orang tua tu. Ayah dia akan tanggung perubatan. Kos perubatan ayah dia akan tanggung. Tengok makcik dalam CCTV. Tengok tak? Duk tengok tak nak cerita Orang pas kelang ijah dah tahu cerita ni. Tak tahu cerita. Tahu cerita? Tak tengok? Nanti ada siapa-siapa tunjuk makcik. Tengok. Akan keluar mulut dah dulu. Allah siangnya orang tu ni. Gitu lah. Bayangkan orang main tak kursi ni orang bukan orang sehat. Orang sehat pun jangan budak-budak kan dikhianat sekolah tu kan. Nak duduk taik kursi tu kan. Hak tu boleh rosak tu dalam belakang dia. Budak-budak kan. Gurau. Nak duduk tak kursi. Kan sekolah-sekolah kan. Kan ada budak gurau dia taik kursi tu kan. Jangan tu bahaya tu. Bahaya tu. Orang tua semua atas kursi. Dia nak duduk budak tarik kursi dia.
Jatuh dia, habis kopiah dicabut. Siapa khusus mah? Dosnya. Oh tu dok bangun tok, dok diam je. Macam ada ni. Bukan kejut. Kalau kejut dah kan lama gitu. Siapa kutip Mawi Salam tak tahulah. Nak dia duduk diam je, uruk pun tak. Kalau kata uruk ke tak ada, dia diam je. Tapi memang kita tahu dah dia ni cedera ke, tak dia nak bangun ke, kena orang angkat ke, baru boleh bangun tak tahulah. Ada ni. Itu pengajaran molek tu. Itu ada dalam CCTV. Berlaku macam-macam. Budak yang belum memayis, bawa ke masjid surah, kih dia berlaku macam-macam. Budak tu kadang-kadang boleh tercedera sebab dia main seorang diri, mak ayah semayang. Tercedera budak. Ada ni. Macam-macam berlaku. Dia berlanggar sama-sama dia langgar tiang, dia jatuh tangga, macam-macam yang berlaku Mana apa tu? Dia tidak jaga keselamatan anak dia sendiri. Dah nak mari tarawih. Ni. Balik pada ilmu lah. Balik pada ilmu. Ni jenis mari setahun sekali ni susah lah. Dia tak belajar tak apa. Pihak masjid lah kena bagi nasihat. Saya biasa sebut pihak berkuasa agama lah kena bagi garis panduan. Kena bagi garis panduan molek. Orang tak tahu, orang tak erti. Bagi garis panduan molek. Tahan pula dekat-dekat Ramadan ni. Bagi garis panduan. Wak ibadat. Bukan budaya tradisi ni. Tapi dia bila lewat sikit, kuranglah bising sebab tak lagi dah. Dia mula-mula je. Mula-mula tu, Allah. Lepas tu dia suruh apa? Sembah nak raya pula. Dah lama dah tak tengok begitu tu. Soh kanak-kanak di belakang. Tu lama tak tengok. Yang kata maksud sini ada. Di masjid ni terawih tak semai atas. Di Jumaat semai atas tu. Jumaat di semai atas. Bawah dia juga tak silap. Mana semai terawih tak naik atas. Naik atas warna orang tua tak larat. Mana memang mayat dalam ni lah terawih. Tak masuk atas. Atau dia bubuh situ tu. So kanak-kanak di belakang. Kena buat gitu lah. Mana pihak masjid kena sentiasa peringatkan. Hari Jumaat kena peringatkan kepada bapak-bapak. Anak yang belum balik letak di belakang. Makruh kita rebusah dengan orang balik. Sebab yang semayang betul orang balik. Kanak-kanak ni kita baru tengah mendidik. Yang semayang betul orang balik. Ada hukum hakam. Kanak-kanak dalam didikan sebelum umur balik. Jadi kita utamakan ruang utama solat ni untuk orang semayang betul. Kanak-kanak dalam didikan, bubuh di belakang. Ada ni. Cara dia gitu. Aturan sah sunnah Nabi dia gitu. Semayang bubuh ni. Dia pakai dukung tu, dia bubuh anak di dalam tu. Dia rokok, dia sujud. Allah semasa sujud tengok budak Allah siang ke budak tu. Lama-lama menangis budak tu. Saya kena malam tu sekali. Duduk sebelah saya, dia salang dengan saya. Sudah main sunat, saya lari ke tempat lain. Sudah main sunat, lari ke tempat lain malah. Nak buat ajaran apa gitu. Tapi kemudian anak dia menangis. Nangislah budak lagi. Kenapa kamu ni? Mak dia tak ada ke? Mak dia ada belakang. Tinggal rumah mak dia. Apa nak bawa ke masjidnya? Mak dia ada anak kecil kan? Apa? Mak jaga anak kecil ni tak pahala. Terawih je pahala. Dan mak nak tahu juga. Nanti anak kecil tu tidur pukul 10-11. Semayang terawih. Apanya? Lagi perempuan memang afdal terawih di rumah. Tapi perempuan ni dia degi. Afdal dia tak ambuh. Ini bukan saya kata ni. Bukan saya kata. Saya ada terbaca komen. Saya terbaca komen. Bukan saya kata ni. Minta maaf lah. Dia kata, ayah dia kata, orang perempuan, hot dakwi itulah Lina. Dia kata gitu. Dia kata gitu. Ada perempuan kata, hot dakwi itulah Lina. Dia kata, afdal di rumah, mantak kawin. Tak afdal di masjid. Hot dok tu Lina. Perempuan negara lain lah. Negara lain. Dak bukan afdal di rumah. Tak boleh terawih pun. Dia buat kerja apa tak boleh terawih? Dah lepas berbuka, kena siap dapur, kena kemah. Itu bukan pahala. Pahala lah tu. Pahala ni banyak segi boleh pahala. Afdal bagi mupang hak mana? Ada ni.
Besar tak sembahyang fardu Jumaat? Fardu Jumaat lah pahala yang paling besar sekali. Dituntut tak atas perempuan? Tidak. Oh, kalau gitu, tak. Perempuan boleh pahala besar lain. Tak sekarang ni. Sembahyang yang paling besar pahala, berjemaah yang paling besar pahala, Jumaat. Sembahyang yang paling besar pahala, Jumaat. Berjemaah yang paling besar pahala, Jumaat. Dituntut tak atas perempuan? Tidak. Lepas tu perempuan, bagian dia pula. Ni berjemaah tarawih. Mak duduk rumah lah. Siapa ke sudah duk layangkan anak letih duduk tarawih. Tak apalah, letih kerana jaga anak. Tidur kadang-kadang letih semua tu boleh pahala. Apa masalah? Pahala tuan beri tak samanya. Orang lelaki kerja dia gini, orang perempuan kerja dia gini. Bagian masing-masing. Afdal semayang di rumah orang perempuan. Walaupun seorang dia, afdal di rumah. Nak main ke masjid satu hal pula ni. Hak kemah-kemah buka puasa ni, kena kelang kabuk ni. Lelah. Nak apa? Takkan lagi masjid tinggal. Ke orang perempuan main masjid terawih ni, dapur dia tu, atas singki dia tu penuh dengan pinggan. Ke macam mana? Tak akan sedap gitu. Takkan sedap. Nak tinggal rumah kita takkan sedap. Sebab balik tengah malam tu tak ada kerja dah, nak tidur dah. Dia akan kemah hawa tu letih. Letih pula. Lepas tu nak siap anak ni pula, nak sepakat macam-macam ni. Kenapa meletihkan perkara yang tidak dituntut? Istimewa dah orang perempuan ni. Duduk di rumah. Afdal di rumah. Afdal. Ada ni? Ada afdal. Orang tanya pula, macam mana orang lelaki berjemaah di masjid? Orang perempuan afdal saat di rumah daripada berjemaah di masjid. Afdal daripada berjemaah 27 tu lagi. Afdal bukan sama pahala ni. Afdal. Kalau sama pahala seri. Dah. Perempuan afdal solat di rumah daripada berjemaah di masjid. Berjemaah boleh 27. Afdal di rumah. Mana ni? Lebih 27 laginya. Patut nak cari apa? Gi tu pula banyak pula patut nak kena jaga. Gi masjid kira sangat. Orang gi pasar raya, tu bab lain tu. Tu bab lain. Gi masjid je nak jaga. Gi pasar raya tu hal lain. Kita bicara bab hukum ketika beribadah. Tapi orang ni kena belajar lah. Tak belajar, dia akan faham kod lain. Dia akan faham, Allah kita nak ibadat. Gitu lah. Dia akan faham kod lain. Macam gini lah. Orang perempuan, Nabi larang mengiringi jenazah. Allah, orang nak kubur atak tak boleh. Kita nak tengok juga ayah kita, mak kita dikebumikan. Makruh. Ni kata perempuan ni, hak dakwi tadi nak. Dan ni bukan saya kata ni. Dalam FB dia kata, ayah dia kata. Mana juga FB tu dia kata, ayah dia kata. Bukan dia kata, ayah dia. Dah, makruh. Tu sebab sibuk lah. Nak pergi lah. Dah. Duduk rumah je. Baca Quran, berzikir. Buat ibadat. Ada ni. Hak kubur tu tengah-tengah berdoa. Kita berdoa di rumah. Hak kubur tu berdoa dia. Kita berdoa mak ayah kita di rumah. Balik habis dah. Selesai dah. Kosong dah. Kita nak pergi. Bawa. Molek-molek pergi jaga adab. Duduk tenang-tenang. Kita baca Yasin nak buat kita. Bacalah baca Yasin pun. Senang, tak ada ganggu orang dah. Tenang dia. Ada ni. Dah orang balik belaka dah. Balik habis dah balik. Balik belaka dah. Kita pun nak pergi adik-beradik kita. Jangan isi arwah. Isi arwah tak lagi langsung. Selagi tak cukup. Tak habis hedah dia. Mana anak cucu perempuan ni lah. Adik-beradik perempuan ni. Kita pergi lah. Pergi bawa tika molek-molek apa semua. Bawa Yasin. Bacalah situ. Tak ada apa-apa. Bukan dilarang. Dilarang pada masa mengiringi. Sebab masa tu orang lelaki ramai. Dia akan jadi mana? Jadi mana? Ikhtilaf. Dia akan jadi capu aduk. Capu. Sekarang ni kubur capu lelaki puan. Ni Nabi larang. Jangan. Orang perempuan jenazah ni. Semua jenazah pun tidak dituntut dah. Orang perempuan dua je dituntut. Jenazah perempuan. Mandi kapang. Habis. Sembahyang. Naik atas lelaki dah. Ada ni, jenazah perempuan. Orang perempuan, tugas orang perempuannya, mandi kapang. Selesai kapang, pergi pada semayang. Dah. Tugas lelaki dah. Tugas lelaki dah. Lepas tu nak mengusung, mengiringi, mengkebumi. Sama telah lah orang lelaki. Semayang pun orang lelaki dah. Semayang orang lelaki dah.
Tu atur dah tugas masing-masing. Jangan duduk mana galak gata gelenya kata kita tekan ucapkan. Allah. Buka kitab fiqh tak boleh baca tu akhiran kena baca kitab tasawuf tu. Cukup masa tu. Cukup masa dah. Saya buka dah kitab fiqh ni boleh pahala dah. Boleh pahala buka. Boleh pahala buka. Tapi kita kalau kita berhadapan dengan orang-orang seumpama tu tak belajar, kita kena hikmah lah. Sebab dia mari masjid tu pun alhamdulillah. Ramai lagi tu, tak kira bila, tak pernah pijak tangga masjid. Ramai lagi. Kita kata malam pertama tarawih ramai. Boleh. 1/2 orang kampung. Tak boleh. Tak, malam pertama tarawih penuh orang, penuh tapi ramai. Boleh 1/2 orang kampung. Tak boleh. Mana ramai lagi. Tak kira Ramadan, tak Ramadan, dia tak kenal tangga masjid. Hari Jumaat. Tu pun sekarang ramai kot hari Jumaat orang tak main masjid. Tak main Jumaat. Sekarang ni ramai. Jumaat pun ramai tak semayang sekarang ni. Dia suka pada masa PKP dia tak Jumaat kan. Tak. Dia sekarang ni, kalau mana-mana tempat pun gitu. Tanya mana-mana tempat, dia kata memang ada orang yang tak semayang Jumaat. Sekarang ni. Lebih berat daripada dulu-dulu lagi. Jadi hak mari dah tu, orang masjid kena layang lah. Kena layang. Oh, dia tak betul buat gini ni, kita nasihat. Nasihat. Jangan perambat. Sebab hak mari tu tak ramai dah. Kalau kita halau dia pula, kita jekoh dia pula, dia mari tak reti. Bila orang tak reti ni, kita ajarlah ke dia. Siapa hak agak baik dengan dia. Cari awak jiran dia kan, awak cuba nasihat dia. Mana dia mari tu sangat-sangat dialu-alukan. Pada ni kita nak ambil sebenarnya bulan Ramadan, tapi jangan buat gini, kena buat ginilah moleknya. Kalau orang ni, orang ada hati perut lah ke main masjid ni. Kalau nasihat betul-betul, insya-Allah dia akan terima. Apa? Sebab tak ramai awak mari. Kalau kita buat keras sangat, tak ada orang lah. Ini kitab Minhajul Abidin, muka surat 8, baris ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini balik semula kepada kitab Minhajul Abidin hak asal. Jadi dalam kitab kita ni didatangkan Minhaj hak asal Imam Ghazali hak Arab, boleh disusuli dengan terjemahan di bawah. Qala ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Fa'buduni. Dia ada ya mutakallim tu asal. Kemudian dibuangkan, dihazahkan ya mutakallim tu. Fa'budun. Tengok tu nun bagi bawah tu kan. Kalau tidak nun bagi atas, nun bagi bawah. Mana apa tu? Fa'buduni. Maka sembah oleh kamu akan aku, akan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Tapi ada baris belaka tu. Summa inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha fa iza hiya tariqun wa'run wa sabilun sa'bun.
kasirul aqabat, syadidul masyaqqat, ba'idul masafat, azimatul afat, kasiratul awaiki wal mawani'i, hafifatul mahaliki wal maqati'i, aziratul a'da'i wal qutta'i, azizatul asya'i wal atba'i. Ni panjang ni, bunyi sedap ni. Ni cerita ibadat belakang ni. Ibadat ni macam mana? Macam mana ibadat? Dimulai dengan tariqun wa'run. Jalan yang nak bagi apa? Jalan yang payuh, jalan yang sukar. Tariqun wa'run, jalan yang amat sukar. Ibadat ni. Bukan orang ibadat gitu dah. Ni panjang. Ni cerita ibadat belakang ni. Wa hakaza yajibu an takuna li'annaha tariqul jannah. Payuh ibadah ni, tapi tak dapat tidaklah, ini jalan ke syurga. Tapi ibadah, nak buat ibadah ni payuh. Fa yasiru haza tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huffat bil maqarihi wa innan nara huffat bis syahawati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala wa innal jannata huznun bi rabwatin, ala wa innan nara sahwun bi sahwatin. Ini terjemahan dia. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, dan aku ni Allah Taala Tuhan kamu semua, maka sembahlah, maka ibadahlah kepada aku. Nak cerita bab kedudukan ibadah ni. Nak cerita bab ibadah. Barulah dia pergi ke hadapan tu bunyi sedap. Bahasa Arab sanilah bunyi sedap je. Apa benda dia kata? Tahu. Terjemah ada. Terjemah ada tu kau tak tahunya. Tariqun wa'run, jalan yang amat sukar. Ibadah yang sebenar. Ibadah yang sebenar. Ada kan cerita. Tapi hak ni nak cerita dulu. Hak Allah Ta'ala memerintahkan, sembahlah akan aku. Yang ni beribadah oleh kamu akan aku. Beribadah oleh kamu akan aku. Allah perintah kita beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah, permulaan dahulu bicara macam mana? Ibadah. Ambil mula ibadah dalam kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ibadah yang pertama, buah daripada ilmu. Tak lagi dah. Ibadah beserta dengan ilmu. Sembahyang dengan ilmu, puasa dengan ilmu, baca Quran dengan ilmu. Baca Quran dengan ilmu apa? Ilmu akidah tetap dalam nombor 1. Baca Quran ilmu apa? Ilmu tajwid telah kena ngaji molek. Baca Quran dengan ilmu apa? Ilmu tasawuf hati kena ikhlas. Ni baru ibadat dengan ilmu lah. Dia baca Quran, ilmu yang pertama akidah Quran tu. Kena ngaji kitab tauhid hak fardu ain. Kemudian ilmu Quran ni tajwid tu lah. Belajar hukum akal dia. Musyafah dengan guru. Kemudian, apa ilmu laginya? Ilmu ba'ati pula. Baca Quran dengan ikhlas. Tak ada riak, tak ada ujub, tak ada takabur. Apa panggil baca Quran tu ibadah serta dengan ilmu. Jangan hanya faham. Baca Quran dengan ilmu ni, ngaji tajwid saja bukan. Sama juga kita semayang dengan ilmu. Bukan hanya faham semayang dengan ilmu fiqh saja, bukan. Kita puasa dengan ilmu. Bukan kita ilmu tu maknanya ilmu bab fiqh puasa saja, bukan. Pergi Mekah memang dengan ilmu. Khusus haji umrah apa? Dengan ilmu. Bukan ilmu fiqh haji saja. Nak semayang, nak puasa dengan Mekah, ilmu akidah kena comel. Nak semayang, nak masuk ke Mekah ni, ilmu tasawuf kena comel. Semayang ikhlas,
puasa ikhlas, haji umrah pun ikhlas. Ni apa panggil ibadat? Sama je lah. Betul lah, nak baca Quran, kena ngaji hukum tajwid apa semua. Nak semayang, nak puasa, nak pergi Mekah, memang kena ngaji hukum fiqh. Ya, itu sebahagian ilmu. Tapi ilmu yang pertama, ilmu akidah. Ilmu kemuncaknya, ilmu tasawuf. Itu panggil ibadat. Ini kata ibadah serta dengan ilmu. Barulah ibadat itu berfaedah. Barulah ibadat itu mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah serta dengan ilmu ni lah jalan yang ditempuhi oleh para mukmin yang bertakwa. Orang mukmin yang bertakwa jalan dia macam mana? Beribadah serta dengan ilmu. Orang mukmin yang bertakwa beribadah dengan ilmu. Sebab apa? Orang mukmin ni macam ada 4 pegangan. Orang bertakwa ni taat zahir, taat batin, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin, pakai tasawufnya macam mana? Itu ilmu dia panggil. Ni dan kita ambil Hajjul Abidin ni. Jadi ibadah ilmu ni jalan yang ditempuhi, yang dijalani oleh orang mukmin yang bertakwa. Ibadah serta dengan ilmu. Jalanan yang ditempuhi, yang dijalani oleh orang mukmin yang bertakwa. Dan juga ibadah tu ilmu ni bahagian untuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang mulia, bukan orang hina di sisi Allah taala. Kalau dia ibadah bukan dengan ilmu, itu jalan orang yang hina di sisi Allah, bahagian orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sebab orang mulia ni apa dia orang mulia ni? Inna akramakum indallahi atqakum, kan? Itu paling mulia di sisi Allah taala. Orang yang bertakwa. Saya sebut dalam minggu lepas, takwa ada 3 peringkat. Takwa yang pertama, at-taqwa anisyirki, terpelihara daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Itu orang yang mulia di sisi Allah taala. Tapi kalau buat ibadah tanpa ilmu akidah, itu orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu orang hina di sisi Allah, bukan orang. Bahagian masing-masing. Ini bahagian. Bahagian orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi tanda orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar, orang yang beribadah serta dengan ilmu. Ibadah ilmu ni lah jalan untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Minhajul abidin ila jannati rabbil alamin. Perjalanan orang yang beribadah akan Allah kepada syurga bagi Tuhan sekalian alam. Jalan dia beribadah ilmu, itu jalan untuk dapat kebaikan kekal abadi hari akhirah, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Jalan syurga, ilmu, amal. Ilmu apa? Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Kenapa fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf? Fardu ain. Sebab apa? Jadi wajib. Itulah jalan ke syurga. Ada ni. Hak wajib, wajib ni jalan ke syurga. Wajib semayang, sembahyang, jalan ke syurga. Wajib puasa, puasa jalan ke syurga. Orang yang tak sembahyang sunat, orang yang tak puasa sunat, tetap syurga bagi dia kalau wajib dilengkapkan. Dah sembahyang sunat, puasa sunat, darajah syurga yang menentukan pula. Penentuan darajah syurga. Penentuan darajah syurga. Amal wajib semata-mata. Sembahyang dia cukup dengan ilmu. Puasa dia cukup dengan ilmu. Hak lain kewajipan macam cukup. Main sunat, malah dia. Terawih, serakaat pun dia tak buatnya. Witir duha tak kenal pun. Rawatib pun dia malah. Puasa sunat, ada orang yang tidak pernah puasa di luar bulan Ramadan. Ada orang lelaki itu. Orang tidak pelik. Orang ni memang dia kena puasa di luar Ramadan sebab orang puasa tak cukup. Orang lelaki. Orang yang sangat baik, tapi dia kata tidak pernah puasa di luar Ramadan. Sebab tu dia macam mana pun kalau dia dalam Ramadan tu, dia musafir ke, dia takkan berbuka. Walaupun dia kena makan obat, berat dan sakit ni, dia juga, dia tahan juga. Berbukalah syarat membenarkan. Dok. Apa? Berbuka boleh. Kau tak? Sehari je. Sehari. Apa? Dia tak pernah puasa di luar bulan Ramadan. Ada orang lelaki.
Oh, pang tu memang dah tiap-tiap tahu dah dianya. Malaikat bila dia tua barulah puasa cukup. Oh, muda-muda puasa dah cukup. Tua baru puasa cukup. Orang perempuan lah. Dia lelaki ni lelaki. Dia tak pernah puasa sunat sekalipun. Tapi kewajipan dia cukup. Itu jalan syurga. Kemudian amal-amal sunat. Penentuan darajah syurga. Jadi untuk amal wajib ni lah. Fardhu ain tauhid kata kena lengkap. Orang tak belajar fardhu ain sama dengan orang tak semayang. Orang tak belajar fardhu ain sama dengan orang tak puasa. Dia tak belajar fardhu ain sama dengan tak semayang. Sama wajib kan? Dia tak belajar fardhu ain sama dengan tak puasa. Ada tak orang tak semayang, tak puasa, dia baca Quran? Ada? Jangan. Rajin taruh Quran. Lepas tu dia puasa kedok. Dia tak puasa. Lepas tu dia mari tadarus. Dia mari tadarus Quran. Dia pandai baca Quran. Dia puasa dah. Dia balik rumah dia makan tu. Kita nak ajak tak dia tadarus dengan kita? Orang ni semayangnya tidak. Puasanya tidak. Yang mana nak tadarus dengan kita? Kita nak ajak tak? Dia ni ada hal lain. Dia mari ni. Ada niat lain. Apa pun dia mari tadarus. Semayang pun tidak, puasa pun tidak. Dah sama lah. Belajar fardhu ain pun tidak, dah sama. Ya, dah sama. Sama je lah. Tak semayang, tak puasa, tadarus. Sewe kita kata. Sewe lah. Lepas tu? Fardhu ain tak belajar. Fardhu ain tauhid pula tak belajar. Lepas tu? Nak tadarus Quran. Nak kata mana? Tinggal semayang berdosa besar sebab fardhu ain. Tinggal puasa berdosa besar sebab fardhu ain. Tinggal belajar fardhu ain tauhid pakai tasawuf, fardhu ain juga. Terutama sekali fardhu ain tauhid itu nombor 1. Ilmu. Apa tu kata ilmu fardhu ain ni benar tak sudah elah lah. Ini jalan ke syurga. Belajar fardhu ain tauhid pakai tasawuf ni cerita bab syurga neraka. Syurga neraka pada ni. Nanti dia akan bicara dalam bab akbar ilmu. Zali kata dah. Ramai orang yang berpaling daripada ilmu. Fadalla maka sesat. Itu je jah. Apa dia gitu? Berpaling daripada ilmu. Ramai tu Zali kata. Ramai yang berpaling daripada ilmu. Fadalla maka sesat. Situ je. Memang dia tahu. Sesat. Tak ada. Orang sesat di mana? Neraka lah. Sebab apa? Wajib. Belajar fatah yang tauhid pakai tasawuf. Wajib. Fardhu ain tauhid pula hak nombor 1 pula. Jalan ke syurga. Beribadah serta dengan ilmu. Nak cerita sikit bab ibadah. Hak perintah Quran macam mana bab ibadah. Dia dah cerita di bawah tu pula kedudukan ibadah tu. Bukan semudah-mudahnya. Jalan yang sangat sukar, sangat payah, banyak perkara yang membinasakan dalam ibadah. Kita ibadah dengan ilmu ni. Ibadah dengan ilmu pun banyak yang merosakkan ibadah kita. Tak jaga molek, jadi riak, ujub, takabur. Batal balik ibadah. Ibadah comel-comel-comel-dohnya. Dengan ilmu. Tapi tak jaga pula mata, telinga, lidah. Lidah pula mudah mengupak orang. Habis balik ibadah. Masuk daftar kebajikan orang lain. Ni. Dia banyak pula perkara yang yang merosakkan ibadah kita. Ibadah dengan ilmu ni. Kalau ibadah tapi ilmu, hak tu mainan syaitan awal-awal lagi dak tu. Hak tu, yelah kadang-kadang kalau hak jenis tak pernah mari belajar apa semua, tarawih baru nak mari ramai-ramai, macam-macam skill. Gaya bebas. Bukan budak-budak. Budak-budak tu lah dia semayang tak sempurna. Orang tua ni semayang macam-macam lah cara semayang. Gerak dia lah, begitulah, beginilah. Allah kata. Tapi, hak tu hak nak marinya. Hak tak mari langsung tu, dah tahulah di masing-masing lah pulaknya. Jadi nak datang pulak hak ayat, hak penekan berkaitan dengan ibadah. Wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, dan aku Tuhan kamu semua. Maka sembahlah, ibadahlah kepada aku ni. Quran perintah kita beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Quran sebut mula apanya? Rabbukum, aku Tuhan kamu semua. Kena Allah sebagai Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tauhid rububiyah ni. Wa ana rabbukum,
Dan bermula aku Allah Ta'ala Rabbukum, Tuhan bagi kamu sekalian. Ada ni. Pertanyaan pertama di Ambarazah kan? Mar Rabbuk, siapa Tuhan kamu? Itu yang pertama ditanya. Siapa Tuhan kamu? Tak tanya kamu semayang ke, kamu puasa ke, kamu zakat haji, tak. Yang pertama ditanya, siapa Tuhan kamu? Tauhid rububiyah itulah siapa Tuhan. Sebab Tuhan ni, sini terjemah dengan Tuhan. Ilah pun terjemah dengan Tuhan juga kita ni. Rabb pun terjemah dengan Tuhan juga. Ilah, sembahan yang sebenar, yang bersifat dengan istighnaq dan iftikar. Ilah ni Tuhan yang hakiki, yang mengatur, yang menentu, yang mengada, yang berlaku. Ada ni. Yang mana asas kepada, ingat baik, asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ana rabbukum ni. Apakah asas tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah pada perbuatan. Itu asas tauhid rububiyah. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang hakiki, hak dia belaka. Kita balik kita mengaji bab tauhid. Kalau ada yang berlaku bukan perbuatan Allah, Allah bukan Rabb, bukan Tuhan. Kita Tuhan. Tapi apa yang berlaku dalam pemilikan kita, kita hanya pantau sahaja. Semuanya pekerja yang buat. Itu kita bukan Tuhan yang hakiki. Pada ni, kilang tu siapa Tuhan? Kebun tu siapa Tuhan? Ada Tuhan dia, tak ada salah. Sebut Tuhan dia tak ada salah. Tapi bukan Tuhan yang hakiki lah. Jadi, Tuhan kilang tu, Tuhan kebun tu, dipantau saja. Dia mana? Luar negara tu melancong. Bersenang lenang. Itu Tuhan dia. Tapi sekarang ni, dia buka telefon je boleh tahu dah. Di kilang dia buat kerja ke, dah buat kerja ke. Sekarang kan? Dia ada CCTV belaka dah ni. CCTV ni pula bukan kata kena tengok dalam pejabat. Masuk dalam telefon dia, hidup mana boleh tengok. Dia tengok. Tuhan dia. Tuhan dia buat apa? Tak ada buat apa-apa pun. Allah Tuhan yang hakiki. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Itu Allah Tuhan. Ada ni. Barulah fa'budun, maka beredah ibadah kamu akan aku akan Allah sebagai Tuhan. Jadi apabila Quran memerintah kita buat ibadat, ada ni hasil ni. Allah Tuhan. Lepas tu Allah perintah kita buat ibadat. Dia kata Allah buat belaka kan? Kenapa Allah perintah kita ibadat? Allah ibadat sendiri lah. Sebab Allah Tuhan. Allah perintah kita ibadat. Sebab tu kita wajib berpegang. Kita yang memilih. Dan kita yang usaha buat ibadat. Sebab Allah perintah kita buat ibadat. Sama dengan ayat. Zalikumullahu rabbukum. La ilaha illa huwa. Khaliku kulli syai'in fa'buduh tu. Samalah. Ayat tu Allah ilah. Menyebut Allah Rabb. Pandai ni? Allah Rabb, Allah ilah. Khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Tapi Allah perintah, fa'buduh, maka sembah oleh kamu akannya akan Allah. Perintah sembah pula Allah buat belaka kan. Gerak diam semayang pun Allah buat. Gerak diam baca Quran pun Allah buat. Gerak diam berzikir pun Allah buat. Kenapa Allah nak perintah kita buat? Itu maknanya kita ada peranan namanya ikhtiar dan usaha. Ini. Fa'budun, maka beribadahlah kamu akan aku. Kalau kita tidak berpegang, kita ada pilihan dan perbuatan, patut Allah perintah kita. Kita tak ada benda. Boleh kita perintah perkara yang tak ada benda? Boleh? Kita perintah kepada, penyapu, sapu rumah lah oleh kamu. Kan kau? Memang dah tu. Tu dia nyanyak dah tu. Boleh? Kita perintah penyapu supaya sapu rumah? Tak boleh. Ada ni. Sebab benda tu tak ada benda. Kita kena buat. Bukan penyapu tu. Ada ni. Jadi bila Allah perintah kita buat ibadat, maknanya kita ada benda, ada peranan. Peranan kita apa? Ikhtiar dan usaha. Tapi hakikinya, kita usaha tetap perbuatan Allah sebagai Rabb, Tuhan bagi kamu semua.
Tu je. Tu nak letak molek-molek antara dua tu nak jaga. Tundur pada akidah Jabariyah, terlajak pada akidah Qadariyah. Ni. Ni orang duduk Jabariyah, Qadariyah, Jabar Qadariyah. Orang dulu ni duk muluk Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Ahli Sunnah, Jabariyah, Qadariyah. Sekarang tak kenal. Sebab apa? Dia dekat-dekat je. Salah tundur pada akidah Jabariyah, salah terlajak pada akidah Qadariyah. Atau pulau ranah belaka tu. Dan sekarang Allah Tuhan. Hak dia belaka. Yang suruh kita buat apa? Suruh kita buat apa? Allah Tuhan. Kerana Allah suruh ni lah. Kita wajib berpegang. Kita ada peranan. Namanya ikhtiar dan usaha. Tapi nak cerita ayat kita ni sebut. Fokus dia pada fa'budun. Buat ibadat. Buat ibadat. Ni. Minhajul Abid ni kita buat ibadat. Tapi mulainya. Wa ana rabbukum, kena kenal Allah sebagai Rabb terlebih dahulu. Lepas tu beribadah akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan firman-Nya, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Wallahu a'lam. Kemudian minggu lepas saya ada sebut zakat fi sabilillah. Saya kata ada dalam simpanan sayanya dan 2,000. Saya baru tengok dalam akaun bank ada 6,000. Sebab ada orang masuk saya pun, ialah internet banking ni banyak kali dah bertukar dia punya nombor. Sebab tak pandai buat, dia blok, kena pergi pula di bank. Jadi nak buka dah. Jadi nak buat je, dia takut nak buat. Baru ni tengok, ada 6,000. Saya kata tengok lepas ada 2,000, ada 6. Ada orang infak harian pun ada. RM5, RM10, RM5, RM10. Tiap-tiap hari. Sebulan boleh 200 tau. RM5, RM10, RM5, RM10. Jadi dalam apa bila panjang tu, dia je lah. RM5, RM10. RM5, RM10. Ada juga yang seumpama tu, dah apalah. Untuk fee saya bilang untuk orang belajar agama. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.